Assalamualaikum semua. Hi, okay. For our today class, practical. Okay, boleh clear suara saya sebab saya punya earphone ni a bit rosak sikit. Clear ke? Clear. Okay, as usually, open your Adobe Illustrator with format file new by 1500 pixel for width and 500 for height pixel. Okay, then create format. Untuk kita belajar hari ni ada 1500 pixel untuk lebar dan tinggi 500 pixel. Then boleh tekan create. Okay, hari ni kita nak buat teknik dan kita aplikasikan apa yang kita dah belajar menggunakan shape builder, macam mana kita nak combinekan. The banner and the bunting is actually same but the format different. Banner dia melintang dan banting dia menegak. Itu je dia punya dia punya perbezaan. The different between banner and the bunting, the format. Okay, all of you already open your Adobe Illustrator Word file with this format. Ready ke semua? Dah ready. Ready Dah buka file? Dah. Okay, good. Terima kasih respon. Okay, kalau dah, first kali I nak you tukar your background. Firstly, I want you to change your background by click none. Then this can do plain. Then after that, after you set up your foreground and your background, click your rectangle on your menu at your menu toolbar. Okay, then click once, will appear like this as usually. Then the format I want you take 1500 pixel width and the height 500 pixel. Okay, then click OK. Okay, kita buat rectangle yang size dia macam tadi. Size dia ni 1500 untuk lebar dan tinggi dia 500 pixel. Then kamu boleh klik OK. Okay, dapat Dapat. Okay, thank you. Okay, kalau dah dapat, kita punya rectangle ni kita nak ubah color to gradient color. Okay, after you make this rectangle, I want you to change the gradient color of this rectangle by click the foreground color and the gradient area by the type linear gradient. Okay, saya nak kamu tukar background atau color kepada rectangle kita buat tadi dengan gradient color. Macam kelas yang kita dah pernah belajar cara kita nak tukar gradient.
Macam biasa gradient dekat sini. Kalau tak appear boleh onkan dia dekat Windows ni Windows gradient. If you tick this, will appear the gradient lah. Okay. I want you change the gradient by firstly click the linear gradient as easily. Then at the gradient slider, the left gradient slider, double click. And for this for this practical, I want you to use RGB color, okay? Before this, we use the HSB. So today we want to change by use RGB color. Okay. Then you look at the code color. I want you to use color 3E0057. Okay. This okay, I highlight kan. For the code color, I want you to write 3E0057. 3E057. Okay, boleh ikut ke? Kalau dah buat ni, kamu tekan enter, okay? After you place 3E0057 as your code color, then you can press enter. Okay. Same at right gradient slider, you double click, will appear like this. Then change RGB color format. So the code color, I want you all type FF1A A2. Okay, this I highlight the code number, so can follow ni lah, can follow FF1A A2. Okay, after you place this number as your code number, you can press enter. Enter. Then you will look the angle gradient at here. I want you to change by 19 degree. Okay. If you click enter, you will show the different gradient color. Like this. Dapat tak? Sorry miss for the interruption. Saya tak dapat yang code color tu. Okay, code color. Can you repeat so I can know it? Boleh. Miss boleh tulis dekat chat box tak? Chat box. Tak apa, saya tuliskan. Saya boleh tuliskan. Sekejap buka. Okay, kalau untuk question untuk ulang ni, sekejap saya ulang ni Okay, untuk I repeat cara nak buat gradient ni. Sekejap. The code color. Wait
Mungkin aku nak. Okay, kodnya I ada tulis dekat box chat lah. Okay, untuk I repeat macam mana kita nak macam as your friend. Tak silent. Sekejap Okay, macam mana kita nak tukar macam tanya persoalan kawan kamu macam mana nak tukar tadi. Okay, pertama kamu klik dekat rectangle yang kamu nak tukar ni gradient. Kamu pergi kat gradient ni. Okay, kalau kamu tak jumpa dekat display gradient display gradient space ni, kamu boleh tick dekat window ni, window ada gradient ni. So kamu kena make sure kamu tick dia. Kalau kamu tick, dia akan appear dekat depan ni. So kalau dah appear, ada dua slider gradient ni. Kamu tekan double click dekat kiri double click, dia akan appear macam ni. So sebelum ni kita belajar cara mengguna HSB, but today kamu klik dekat RGB ni. RGB ni, okay? RGB. Kalau kamu dah klik dekat RGB, if you all already click RGB, then make sure your code color code kamu type ni, okay? 3E 0057, then you press enter. Just click enter je. Same juga dengan untuk belah kanan ni, you click double click, will appear. Klik dekat menu option, then choose RGB color, then the code FF1A82. Okay, dapat ke tadi? Amirul lah. Dapat. Dapat semua boleh follow kan? Okay, kalau kamu, if you all of you already make the gradient color, I want you to align this rectangle at center space, okay? Okay, align. Okay. Align align at horizontal align center and vertical align center. Okay, so dia berada kat tengah. Align ni ada dekat, dia akan appear Kalau kamu tak appear, kamu boleh klik window, tick align. Dapat semua? Boleh? Boleh ke? Macam mana Miss? Saya terlepas dah pula. Sorry Miss. Okay, tak apa, boleh. Okay, kalau kamu dah buat gradient color, kamu letak dekat ni lah, dekat kamu punya work file ni yang kamu dah buat format dia ni. So macam mana kita letak betul-betul center, kamu klik dekat align object ni, dekat horizontal align center, yang tengah ni center. Sama juga yang vertical ni, align center. Ambil yang vertical align center. So dia berada dekat tengah-tengah lah. Faham you? Dapat. Thank you Miss. Okay, welcome. Okay, next. Again, you click rectangle tool at your area menu toolbar. Then click once on your Word file. Will appear rectangle format scale. So this I want you to make 500 for width and
50 for height. Okay, 500 pixel for width and 550 for height. Untuk rectangle yang kedua kita nak buat ni, format dia 500 pixel untuk lebar dan ketinggian dia 50 pixel. Dan klik OK. Okay. Okay, kalau kamu tak nampak ni, boleh tukar kepada plane Cara nak tukar color, klik pada rectangle yang kita dah buat dekat sini. Ambil yang color. Ada 3 ni kan. Ada none, ada gradient, ada color. You click color. So dia kat sini plain color lah. So double click, you change lah color putih biar nampak sikit. Okay. Dapat Dapat ke? Dapat Miss. Dapat Miss. Okay, good. If all of you can follow, we continues by click your rectangle, then click right click on your mouse. Okay, ada transform ni kan? Nampak transform? You click find move. Okay, rectangle yang kamu dah buat tadi, kamu tekan right click dan pergi kepada transform dan choose move dia akan appear macam ni. So yang ni, so for ni I want you to change horizontal 0 pixel, vertical 50 and distance 50. Okay, jangan klik OK klik copy. Okay, you set up dulu 0 for horizontal, vertical 15 and distance 15. Then you click copy. Click copy. Okay, so the function je lah. So bila kamu dah klik copy, press on your keyboard Ctrl D for duplicate duplicate. So make around 10 rectangle lah. Like this. Dapat ke? Dapat ke semua? Dapat Miss. Okay. Then bila kamu dah buat semua rectangle ni, kamu pergi pada layer kamu pergi kepada background kamu yang gradient kamu dah buat tadi, klik dan kamu lockkan dia dulu. So nanti senanglah kamu nak pindahkan dia. Okay. After you do this step, make sure you go your layer area, then find the rectangle background you already made, then you lock by lock at toggle lock ni table ni lock jadi macam ni. Then kamu select, then you select all the rectangle, then move to right space. Okay. Just biarkan jadi terlebih dekat tepi ni, so that kamu after this you more easy how to select so if you want to select, you can easy to select by select at the outside code file.
Okay, dapat Boleh semua? Amirul okey? Okay Miss, saya tengah buat. Okay. I bagi around 1 minute lah. Yang lain boleh ke? Nurul Azhar okey? Boleh Miss. Okay, dah. So kat sini kita ada around 10 rectangle, small rectangle. So I want you to make this rectangle by click and you scale like this. Lebih kurang macam ni. I want you to use scale like this. Click edge rectangle, then set up. Click set up. Click set up. Click set up. Okay, one by one. Okay, it's up to you. If you want to follow me, it's okay. Macam ni lebih kurang macam ni pun tak apa. Agak-agak. Ni boleh buat one by one You click one by one and then you set up. You scale kan daripada kiri. Then scale. Ares boleh ke Ares? Dia problem sekejap. Line je. Okay. Nanti Keluar bagi tahu masuk. kalau apa yang problem. Okay. Dia tak, dia keluar masuk je. Okay. Any question, just ask Okay, boleh semua? I bagi around 1 minute. You to set up the edge rectangle. Okay, boleh ke semua? Can I proceed? Okay, Miss. Boleh. Alright, thank you Fayed. Then I proceed the next step. I want you to select the all rectangle, the all small rectangle. Select, and I want you to unite the all this small rectangle. Okay, how to unite? Select all, then go to Pathfinder, then unite. Shape mode, you click unite.
Ni Okay, saya nak kamu unitekan dia atau satukan setiap rectangle kecil ni. I nak you satukan. Macam mana nak satukan? Kamu select dulu setiap rectangle tersebut. Then klik pada Pathfinder. Pergi kepada shape mode. Then find unite. Ni klik unite. So the all small rectangle will be ones. Okay? This the function unite. Okay? Then click the small rectangle. Go to the direct selection tool or press A on your keyboard. Will appear like this lah. Kamu select yang kamu dah unitekan tadi. Then klik pada direct selection tool atau press A dekat keyboard. Press A kat keyboard, dia akan appear macam ni. Dia akan appear macam ni. Dia akan titik ni. Okay. Kamu pergi kat titik-titik ni. Kamu klik sekali dan tarik je dia. Dia akan jadi melengkung macam ni. Dapat tak? Okay. Boleh ke? Farah? Lee Jiang-Wan, are you okay? Okay, I'm trying. Okay. At the side corner, top and the butter, you click at select direct selection again. Then I want to select the whole corner only. Okay. Then you click the small circle, then bring on the above or the outside. So rectangle, your rectangle will appear like display on your laptop like this. Okay, dapat Same like yang bawah ni, kalau kamu nak letak, nak jadikan dia bucu pun okay. Just klik dekat button atau klik je dekat small circle 1 sampai dia appear bold. Seperti bold, then you tarik. Okay. Dapat Sorry miss, can you repeat macam mana tadi? Yang tarik-tarik tu. Yang bawah Okay. Kamu klik dekat rectangle kamu ni. Make sure you klik dekat direct selection tool ni atau press A dekat keyboard. Dia akan appear macam ni kan. Kamu klik satu je sampai dia nampak bulat ni, bold ni kan. Klik satu je. Then bring dia, tolak dia ke bawah. Oh, I see. Thank you miss. Okay, welcome. Dapat tak? Dapat. Boleh buat? Jadi tak? Jadi Jadi. Okay, good. Version tak silap saya version 2020 ke atas saja yang boleh buat macam ni. 2018 pun tak boleh. Dia tak ada benda ni. Okay. Semua okay ke? Can I proceed? Yes, miss. Okay, thank you. Okay.
I proceed same like this area we made. I want you to click the rectangle shape at the tool and then click once on your work file. Then set up the rectangle format by click 500 and 100 for height. Okay. Sama juga dengan yang kita buat belah kanan ni, small rectangle ni. Sama step juga, cuma kita nak buat satu lagi. Cuma dia punya ketinggian 100 pixel, okay? 500 untuk lebar dan ketinggian 100 pixel. Then you click OK. Macam ni. Sama je step macam tadi, okay? You click, then you press a right click on your mouse, then find transform, then choose move, will appear like this. So for horizontal, change by 0 pixel. Sorry, 0. For this 100. Okay. Make sure you not click OK. Click copy. Copy. For the step to duplicate. Then press Ctrl D for duplicate. To make around 5 rectangle. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay. Sama step macam sebelah tadi. Okay, sama step macam sebelah tadi. Kamu select all, then bring to left. You bring to the left, then make sure have ada lebih kat luar ni, tak apa sebab lebih senang kamu nak select. So just select belah kiri je nanti. Okay, same step with this small rectangle. I want to make for this rectangle. Okay, sama juga. Saya bagi masa dalam 2 minit untuk kamu buat belah kiri ni. Sama step macam belah kanan tadi. Kalau lupa tak apa, boleh tanya atau boleh tengok saya buat sekali. Okay. Dalam 2 minit Okay, after you scale, select all or this, then unite, satukan dia, klik dekat Pathfinder, find shape mode, find unite. Kita nak satukan keseluruhan ni, unitekan dia. Okay. Then klik dekat direct selection tool, akan appear macam ni. Kita tarik dia jadi macam ni. Dan kita select je yang belah kiri saja. Bola yang belah kiri saja, kita tarik ke atas, appear macam ni. 1 minute more.
Miss nak tanya, yang unit tu kat mana ya? Saya terlupa. Oh, unit tu dekat area ni, dekat sebelah align. Oh, Ada pathfinder, kamu Hmm. pergi kat shape mode ni ada unit. Ni. okay. Thank you, Miss. Okay, welcome. Boleh semua? Boleh ke? Bukri, Amelia? Okay, proceed. Yang lain okay kan? Okay, Miss. Ikut Nurul. Terima kasih, thank you. Okay, next I want to make our vector, our two vector we already made by change. I want you to change the color with a gradient color. Same, click the type ni. Sama juga step saya nak kamu tukar color gradient kepada dua vektor yang kita dah buat ni. Dekat gradient space ni sama juga step. Dan color yang I nak you, kalau laju sangat sorry klik dekat type, then dekat left slider double click. Yang apa tu namanya, dia punya code, I want to you type F. 6 kali F. I type the type. Check. The code color left F 6 kali, then click enter. Right code F5. Saya salah tekan. F5. Okay, dapat Kalau dah dapat, color untuk belah kanan pun sama. Kamu just copy je dia punya color gradient dengan tekan belah kanan ni, then ambil eyedropper tool dekat toolbar, dekat tool menu ni. Klik dan ambil je color dekat belah kiri kita ni yang kita dah buat. Okay. Dan kamu select dua-dua. Klik pada G Ni kita tengok kita punya gradient. I nak you buat dua-dua ni 90 darjah. 90 darjah macam mana caranya? Kamu select dua-dua, then press G dekat keyboard atau klik dekat sini G ni. Sini. Gradient tool. Atau press G dekat keyboard kamu.
Then buat 90 darjah macam 90 darjah. Kamu daripada atas tarik je ke bawah. Straight. Straight. Dia 90 darjah lah. Dia akan change sikit color gradient dia. Dapat ke? Cik Amy. Okay. Ada apa soalan ke? So far boleh ikut sampai sini tak? Okay, saya rasa kamu tak ada apa-apa soalan kan? Kalau kamu tak ada apa-apa soalan, I bagi you around 5 minit untuk kamu touch up kamu punya banner ni dengan skill yang kamu dah belajar minggu lepas. For example, you use circle, ellipse tool, for example buat circle ke. So, I nak bagi nampak, I change dulu colour siap-siap. For example, okay, for example macam ni. Kamu based on your creativity, I give you around 5 minutes until 6 10 PM until 6 15 PM kamu touch up, kamu buatlah bulat ke atau bulat yang macam kita belajar minggu lepas tu ke, untuk penuhkan kamu punya ni kamu punya design.
Okay. Ni kalau kamu dah buat macam ni lah, kalau kamu buat bulat-bulat macam ni, kita boleh apply menggunakan shade builder macam minggu lepas tu Ni based on your creativity. So I nak buang. Kalau lupa cara nak shape builder, make sure you select all, then press shape builder tool, then tekan alternate untuk buang. Okay, dah pukul 6.15. I dah bagi you 5 minit untuk buat ni lah, yang bulat-bulat ke, yang macam minggu lepas kita buat tu. Dah buat ke? Ni depend based on your creativity lah, bulat-bulat ke, kamu nak buat macam minggu lepas macam apa ni, spring tu ke, yang bulat banyak-banyak macam bernyamuk tu ke. Okay, ni based on your creativity So I nak colour yang bulat-bulat ni, I nak colourkan dia sama gradient. So like this lah. Okay, dapat Ini sama juga macam tadi, kalau kamu gunakan highlight eyedropper, sama tadi. Boleh select semua yang kamu letak tu, then klik G untuk tukar gradient punya angle.
Okay, boleh ke semua? Nurul boleh ke? Boleh ni. Boleh Miss. Okay. Yang lain boleh Okay, kalau kamu semua dah letak kamu punya shape-shape yang kamu dah pernah belajar minggu lepas, next kita nak buat banner kita nampak ada shadow pula. Okay. After you all already draw or make your design idea by reference previous learning for the last week. I want you to make a shadow, the design on your banner or your bunting by, for the first, make sure the background with the gradient color you lock dulu. Okay, you lock dulu, then you select the whole thing on your work file, then you go to effect, then find find stylist, then drop shadow ni. Okay. Okay, untuk kalau kamu dah design atau dah masuk kan semua idea kamu yang pernah kamu belajar minggu lepas, contohnya buat bulat ke, buat apa-apalah design based on your own creativity, kamu first kali kamu kena lock dulu background kamu yang kamu dah buat gradient warna pink tu semua tu kamu lock dulu. Lepas tu baru kamu select keseluruhan untuk proses kita buat shadow. Bila kamu dah select semua sekali, kamu klik kat effect, then find stylist, then drop shadow ni, klik. Dia akan appear macam ni dia akan appear macam ni. Yang ni kamu boleh pilih multiple. Yang ni boleh pilih dalam 75 ke 80 ke, tak kisah. Contohnya 75. Okay, 75 ni 0. Yang Y pun 0. And blur around 4 pun boleh, 5 pun boleh. After then, click OK. So, okay. Opacity boleh buat 75. X 0 pixel, Y 0, and blur kamu letak dalam 5 pixel lah. Baru klik OK. So dia macam nampak lebih, bila I zoom in, dia nampak dia lebih cantik lah. Grafik dapat lebih cantik, dapat shadow. Okay, dapat tahu cara dapat buat shadow? Dapat ni. Okay, bagus Nurul. Thank you respon. Yang lain okay? Okay Miss. Okay Miss. Okay, dah buat untuk shadow? Okay, kalau kamu dah buat untuk shadow, if you already make a shadow on your design, I want to make one rectangle again for masking for masking. Okay, click the format 1500 pixel for width, and the height is 500 pixel for height. Okay, seterusnya next step kita continue dengan kita nak buat masking. Okay, kita nak buat masking, then kita kena buat dulu kotak atau rectangle dengan format ni, format 1500 pixel untuk lebar dan tinggi 500 pixel. Dan kamu klik OK. Okay, dia macam ni.
then change color dia kepada plain plain white lah, more to biasanya kita punya basic design white. Okay, white. Okay, dapat ke? Boleh ke yang lain? Aisyah, boleh ke Aisyah? Boleh, boleh. Okay. Macam biasa kita nak masukkan dekat dalam ni, make sure kat center, dekat line ni align, horizontal center dan vertical center. So dia ada kat sini. Make sure your layer, your background picture, background ni you lock you lock. You lock, okay. Okay, ni kita nak buat mask, kita nak masking kan, klik maskkan dia. So when you lock your background picture, select all or press Ctrl A, will appear like this. Okay, then you press Ctrl 7 on your keyboard. Ctrl 7. Ni kita nak masking kan dia. Okay, I try bagi satu gambar dekat WhatsApp je. Try buat ni maskkan dia. I type dekat chat box. Ctrl 7 Okay. Wait, I bagi something dekat group chat. Ya, dia bagi gambar dekat dekat WhatsApp WhatsApp. Okay, I bagi tengok kat WhatsApp I ada bagi gambar, boleh download lah, mana-mana pun tak apa. Pilih salah satu. So kalau you dah download, kalau you dah download, okay, kamu boleh pick lah salah satu design kamu. I select dulu pula. Macam mana nak masukkan gambar? Sekejap, ni how to import the picture to AI.
Ni kita pernah belajar juga sebelum ni. Kalau kamu lupa, just file, open click the picture, then you open like this, open with and AI. So tak nak buang masa, I just want you all to drag, masukkan. For example, this picture, I select, then I drag, enter into AI Word file. So we appear like this. Okay. Dapat ke? Saya termasukkan dua-dua. Okay, dapat? Dah masukkan tak gambar? Dah, Miss. Dah. Okay. Okay, kalau dah, centerkan juga salah satu gambar yang kamu dah pilih. For example, I centerkan gambar ni, I pilih gambar ni. Centerkan Click the picture you already choose. Then make it center by click at align, horizontal align center and vertical align center. So be like this. So after this, after you make this, I want you to press shift on your keyboard, shift, control, and I tulis kat chatbot lah, lebih senang. Okay, press control, CTRL, plus. Okay, dekat chatbot yang bagi tu, shift, control, dan control. Jadi tak? Jadi tak macam ni? Jadi. Good, yang lain jadi ke? Jadi ke Nurul, jadi? Jadi, Miss. Alright, good. Okay, kalau kamu dah jadi, kamu klik ni kan, kamu pergi dekat, kita nak transparentkan dia. Kita nak transparentkan dia. Okay. Sebab tadi kita dah set upkan colour dia warna pink kan. So, klik dekat gambar tadi tu. Yang gambar yang kita dah back forward tu. Pergi kepada transparent. Kalau kamu tak jumpa transparent space ni, macam biasa, kamu unhide kan dia. Klik window. Transparent ni kamu tick. Okay? So, dia akan appear ke depan. Ni. So dia akan appear macam ni. So kita nak transparentkan dia. But normal dia punya mode, the mode transparent, I want you to choose luminosity. So dia akan macam blend Dia blend dengan kita punya gradient yang kita dah buat tadi.
Ni function dia lah. So kita kurangkan dia punya opacity. Ni. Okay. Okay, dapat ke? Boleh ke semua? Bolehkah ada apa masalah? Okay, so okay, I bagi you around. Okay, I bagi you around ni for your reference I give you around 3 minutes Any question just ask me, okay? So klik transparency ni, luminosity ni dia kita blendkan mood dia dengan gradient yang kita dah set up tadi. Any question just ask me, okay? Yang bawah ni tak payah follow saya. I just bagi you 3 minutes, just prepare your how to blend the gradients we already set up before with the picture we want to use as our wallpaper for banner design. Okay. So pelbagailah, contoh depend on your picture, how picture you want to use on your design, banner design. Then after you already made it, just tambah, just add some text maybe. For example,
So macam ni lah. Boleh juga tambah apa-apa design kamu minat. Okay, lain boleh ke? Lain okey ke? Boleh? Any question? Any problem? Yes, Amirul? Boleh je. Boleh Tak ada je. question. Good. Boleh tengok tak? Saya tak tahu nak tulis apa lagi, so saya tak tulis lagi. So sekejap miss, saya tulis dulu. Okay, boleh. Yang lain okey ke? Dijawan, are you okay? Can you follow me? Okay. Thank you, Miss. Okay, good. Can you share your design with us? With your friend? Anis okay? Janet okay? Okay, Miss. Boleh share dengan kawan? Ya, sebelum tulis apa-apa lagi. Okay. Sekejap lagi Amirul, nanti Janet. Para Amalin okay? Okey Miss, tengah buat lagi. Okay. Boleh tunjuk tak? Boleh tunjuk kawan?